Sambungan kertas 1 kita iaitu soalan nombor 10 kan. Hari tu kita berhenti soalan nombor 9 betul? Harapnya semua dah menanda kertas masing-masing lah. Sebab markah tersebut cikgu kena kumpulkan. Okey, yang ini soalan yang nombor 10 awak. Kita tengok macam mana cara penyelesaiannya. Sekejap Okey, soalan 10A. Tunjukkan bahawa 0.1312 radian kepada darjah dan minit. Okey. Macam mana nak jawab soalan ni? Macam mana nak tukar kepada darjah, radian kepada darjah dan juga minit? Okey. Ulang balik, ini kita telah belajar semasa tingkatan 4 bukan, tingkatan 5 ni. Ini bab sukatan membulat. Macam mana nak tukar darjah kepada darjah dan minit ni? Daripada radian. Nak buat apa? Luqman. Okey, nak buat apa? Nak bahagi dengan berapa? Nak darab dengan berapa ni? 0.1312 ni. Nak bahagi dengan berapa? Pi sebab dalam radian, bila dalam radian nak tukar kepada darjah dan juga minit, kita kena bahagi dengan pi, kita kena darabkan dengan 180 darjah. Okey, cuba tekan kalkulator masing-masing. 0.1312 bahagikan dengan shift ESP darab dengan 180. Berapakah awak dapat? 7.12. 7.12? 7.52. 7.52? Awak guna pi dia berapa? Pi ni awak tekan apa? Nombor. Nombor berapa? 3.142. Itu 3.142. Pi, memanglah pi 3.142. Awak tekan kalkulator tu, awak tekan simbol pi. Awak tekan dekat sebelah sama dengan ada ANS kan. Lepas tu ESP tu. Kan ada simbol pi warna coklat tu. Jumpa tak? Jumpa. Awak tekan 0.1312 bahagikan dengan shift EXP. 312 bahagikan dengan shift EXP bahagi pi darab 180. Dapat berapa? 7.517. 517. Okey, dia suruh dalam darjah dan juga minit. Okey, daripada jawapan awak tu yang panjang-panjang lagi tu, awak tekan yang bulat koma-koma kalkulator awak. Dekat sini sebelah yang negatif tu. Bulat koma-koma. Cuba tekan. Berapa dapat? 7 darjah 31. 31 minit. Sebab dia nak dalam darjah dan juga minit kan. 7 darjah 31 minit. Boleh Okey. Yang itulah jawapannya. Kita cuba tengok jawapan Afika. Afika bagi apa? Amira Adila. Afika mungkin tak masuk ni. Dia tak sihat ni. Sekejap kita tengok jawapan Afika. Betul salah. Nampak tak Afika buat ni? Okey. 7.0 hari ni bahagikan dengan, tengok dia guna 3.142. Tetap dapat jawapan ni.
3.142. Tapi awak jangan guna yang ni lah. Sebab cuba awak tekan kalkulator awak, shift ESP sama dengan. Awak tekan shift ESP, awak tekan sama dengan. Awak dapat daripada kalkulator tu nombor dia panjang kan. 3.141592654. So better kita gunakan nombor ni. Sebab dia tak cakap pi tu, gunakan pi sama dengan 3.142. Kecuali dia cakap. Nombornya sebenarnya lagi panjang ni sebab kita tak bundalkan, kita ambil kita ambil shift ESP iaitu pi itu sendiri. Okey, tapi jawapan Afika dah betul lah ni, tak ada masalah. So boleh kasih berapa markah kat situ? Dekat situ adalah 1 markah Okey, tanda kertas awak masing-masing. Okey, kita pergi kepada soalan B. Okey, kalau awak tengok soalan B ni, sekejap saya padam ni. Okey, soalan B kita. Okey, rajah 8 menunjukkan sebuah semi bulatan berpusat O dengan diameter ialah 2H. Okey, hati-hati kat sini dia nak trik awak, dia kata ini adalah diameter 2H. Kita kena guna jejari. Kalau diameter 2H maksudnya jejari dia berapa? H lah, bagi 2 diameter A ke B. Kalau jejari O ke B, so H lah. Okey, sudut X o Y. X kat sini, O kat sini, Y kat sini ialah alpha. Ini sudut kat sini ni kecil ni. Dan lengkuk XY sama dengan lengkuk XY. Ini XY-nya, lengkuk ini adalah bersamaan dengan 1/4H. Okay. Cari panjang PQ. Dia nak cari panjang PQ je. Mana PQ? Oh ini. Sini sampai sini dia nak. Berapa? Okay, kita tahu kalau Q ke O ni ialah jejari juga. Maksudnya H. Okay. Masalah kita dia nak Q ke P. So apa yang perlu kita buat sekarang? Cikgu nak pandang. Jawab keliru tak nampak. Apa yang kita kena buat sekarang? Maklumat yang awak ada ialah XY. So daripada maklumat XY tu, kita boleh carilah XY tu ialah panjang lengkuk. S sama dengan J theta. Dia ada 2 je formula untuk sukatan membulat ni. S sama dengan J theta dengan satu lagi ialah luas sama dengan setengah J kuasa 2 theta. Okey. Untuk sukatan membulat awak guna 2 formula sahaja. Cuma awak perlu tahu. So kalau dia kata XY tu ialah lengkuk, panjang lengkuk ni. Okay, kita gunalah formula ini. S sama dengan J theta. So, XY dia kata sama juga dengan 1/4H. Cikgu pun tulislah kat sini. Panjang lengkuk XY ni untuk XY. Okay, jejari dia tadi ialah H. Okay, theta dia ialah dia bagi tadi sudut X O Y tadi dia dah bagi. Pi. Dalam radian dah tu, so tak perlu tukar lah. Alpha rad kan. So dia suruh cari dalam sebutan H dan juga Q. Okey, tak apalah, kita sudahkan ya. Ini ada H, sini ada H. So kalau H ni cikgu bawa ke sini, maksudnya cikgu akan bahagikan semua dengan H, maksudnya dia akan hilang lah kan. So awak ada kat sini alpha adalah bersamaan dengan 1/4 lah. Sebab H ini dengan H ini dah mati sebab kita semua bahagi dengan H. Okey. Jadi untuk dapatkan PQ ni, okey. Alpha tu apa? Alpha tu sudut. Saya cari dia.
Sorry. Sorry. Kita tak boleh nak katakan jejari dia sebagai H, sorry Sebab ini panjang lengkuk XY. Jadi jejari adalah sini sehingga sini sahaja. Okey, sini hingga sini je jari kita. Kalau H tu adalah sini hingga sini. Maksudnya ini hingga sini. Okey, maksudnya kalau cikgu katakan sini jejari dia X lah, tak tahu kan. Sini ke sini adalah X. So ini kita perlu ubahkan dia. Salah sorry, salah kira pula. Macam senang sangat ni jawapan ni. Okay. Mula semula. X tadi ialah 1/4 H, sorry. Jari kita katakan dekat situ X. Kita ialah berapa tadi? Alpha. Okey, kemudian X, okey sekarang sebab ini X ni yang kita buat sendiri tau. Jari kat situ X. X adalah bersamaan dengan 1/4 H. Ini kalau darab bawa ke sana jadi bahagi, betul? Okay. Maksudnya dia akan jadi H/4 alpha lah. So 1H/4 alpha. Jadi untuk dapatkan PQ, P ke O ke Q kita tahu itu ialah H. Tolakkan dengan panjang sini tadi kita katakan X. So kita dapatlah jawapan PQ tersebut. So H, X kita ialah ini. H/4 alpha. Dia kata cari panjang PQ dalam sebutan alpha dan H. Alpha, H. Siap lah kerja awak. Ini je lah panjang PQ kita. So ini 2 markah. Markahnya di mana? Bila dia nampak ini ni awak boleh bagi 1 markah pada diri awak. Dekat sini pun 1 markah. So 2 lah total dia. Okay. Boleh faham tak? Ada masalah tak soalan ni? Soalan yang senang sebenarnya. Okay, kita tengok jawapan Afiqah Okay, jawapan Afiqah H tolak 4 alpha. Okay, bagus. Afiqah dapat jawapan betul ni. So dia dah dapat 2 markah lah kat sini. Tadi 1 markah, so 3 total markahnya. 10A dan AB. 10 1 Roman 2 Roman ke 10 AB Ni soalan nombor berapa sebenarnya? Soalan nombor 10 Cikgu pun tak ingat. Ni kenapa ada 10 bila kat sini? Oh, cikgu salah ni. Okay. Soalan ini. Okay. Untuk trigonometri, awak juga ada dalam matematik moden kan? Jom kita buat bersama-sama. Cikgu pun tak tengok lagi soalan ini tadi. Afiqah jawab tak soalan ni? Cikgu tengok jawapan Afiqah. Okey, Afiqah tak jawab soalan ni. Okey, diberi macam ni. Kemudian dia suruh awak cari nilai M dan juga N. Macam mana kita nak buat Cikgu tinggalkan dulu soalan ni sekejap. Okay, sebab soalan ni ada kaitan dengan matematik moden sebenarnya dalam trigo tu. Kalau awak tengok soalan dalam buku teks awak tu, bahagian intensif yang kita menamakan graf hari tu, lebih kurang sama dengan soalan matematik moden dalam buku teks yang cikgu dah buat dengan 5 cendana semalam. Okay. Sekejap soalan tu cikgu KIV dulu. Kita terus kepada soalan nombor 11 dulu.
Okey, Raja 10 menunjukkan titik PH1. Mana? Okey, ni dia. Terletak pada lilitan bulatan. Okey. Cari dalam sebutan H cos 70. Dalam sebutan H cos 70. Bila awak dapat bentuk macam ni, tolong tukarkan dia kepada segitiga tegak. So buatlah garisan awak sendiri tu, cos. Okey, cos. Ingat balik, kalau sini H1 maksudnya dekat sini panjang sini hingga sini H lah. 1 ialah di sinilah. Okey, sini 1. Sebab sini H1. Okey. Jadi sini panjang H, sini tinggi kita saya tergeraskan dia. Maksudnya kalau sini 1, sini H, teorem Pythagoras kita ni, berapakah di sini? Teorem Pythagoras. C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Maksudnya kalau cikgu nak cari OP tersebut, cikgu kena buat 1 kuasa 2 tambah H kuasa 2 kan? Sebab ini depan berhadap dengan 90 darjah, betul? So sama dengan punca kuasa 2 1 tambah dengan H kuasa 2 lah dekat sini. Kita tak boleh nak selesai ni. Okey, tinggal macam tu je dulu. Punca kuasa 2, 1 tambah H kuasa 2. Okey. Jadinya sekarang, dia tanya awak cos 70. Awak kena ingat balik formula form 3 awak. Tua. Okey, so cah tua. Sekarang dia kata cos. Cos ialah A per H. Cos Cos ialah A per H. So, ini 70 kat sini. Kalau 70 kat sini, ini automatik akan jadi O. Berhadap dengan sudut. Sebelah dengan dia A. Depan 90 darjah H. So, dia nak cos 70 A per H lah. Lepas tu A per H, kita pun ambil A. Ini A kita H. H kita 1 tambah H kuasa 2. Square root. So jadilah jawapan H. Jadilah jawapan dia cos 70 ialah A per H. Okey, Afika punya jawapan ni salah ni. Okey, so cos 70 akan jadi H per dengan punca kuasa 2 1 tambah H kuasa 2. Okey, macam inilah jawapannya. A per H. Okey, tan 140. Okey, kita kena guna sudut induk kita juga 70 ini juga. Patutnya awak mahir benda ni sebab benda ni pun ada dalam awak punya matematik moden. Tan 140. Okey, 140 di mana agak-agak? Di manakah agak-agak awak? $70. Okey. Kalau satu garis lurus ialah saya suka tengok tan 140. Hmm. 70, 140.
190. Macam mana nak buat? Tan 140. Kenapa dia tanya tan 140 Nak ambil yang mana? Macam mana Afika buat ni? Okey, cikgu KIV dulu lah yang ni. Nanti cikgu fikir. Abang. Cikgu KIV soalan nombor 10 tadi dengan nombor 11 Okey, kita pergi kepada soalan nombor 12. Rajah 11 menunjukkan sebuah kotak dengan tapak segi 4 sama yang mempunyai jumlah luas permukaan. Tapak segi 4 sama. Tapak dia sama. Tapak je Sini X lah maksudnya. Okey, jumlah luas permukaan ialah 216. Luas permukaan semualah. Jumlah luas permukaan 206. So, cari nilai yang menjadikan V maksimum. Okey, bila hint awak untuk soalan ini ialah perkataan maksimum ataupun minimum. So, di situ adalah kita kena menggunakan bab pembezaan lah. Maksimum dengan minimum. Kalau awak jumpa ayat tersebut. Key point dia lah. Key point dia ialah maksimum, minimum. So, benda yang awak perlu ada ialah pembezaan di sini. Okey, kita tengok. Bila dia bagi dekat sini maklumat luas permukaan, bermaksud setiap luas ini yang awak kena kira lah. Maksudnya bawah ni luas kita ialah X kuasa 2. Betul Ini X kuasa 2. Atas pun X kuasa 2. Okey, yang belah kiri yang tegak gini ni H darab X. So HX kat sini. Sebelah kiri, sebelah kanan pun sama HX juga. Okey, belah depan. Belah depan ni H, ni X. So HX juga. Belakang pun HX juga. Bila dia kata bentuk segi 4 sama, ni kuboid ni sebenarnya ni. Segi 4 sama, kotak. Kotak maksudnya ada 6 permukaan kan. So kita tengok penyelesaian yang Afika dah buat ni. Sekejap ni. Kita bawa ke sana. Okey. Itu yang dia akan jadi, dia dapat 2x kuasa 2. Sebab dekat bawah tadi kan kita kata ini luas ini, darab ini ialah x kuasa 2. Satu di bawah, satu di atas. Sebab itu Afika ni dia buat 2x kuasa 2. Okey, kemudian yang hx ni ada 4 permukaan. Tepi, kiri, kanan, depan, belakang. So itu yang jadi 4 tambahkan dengan 4xh. Lepas tu samakan dengan 216 lah sebab dia kata jumlah luas permukaan ia adalah 216. Okay, bila awak boleh keluarkan benda ni, awak dah dapat 1 markah di situ. Berapa markah ni soalan ni 3. Okay, benda ni dah 1 markah Siapa yang dah buat tu boleh kasih markah pada diri sendirilah. Kemudian kita tengok jalan kerja Afika lah. Cikgu tak tulis ni. Awak jelas tak ni yang tulisan Afika ni? Jelas tak Arsyad? Syed, nampak tak tulisan Afika? Nampak. Nampak? Okey. Jadi kita tengok jalan penyelesaian dia. 4xh 216 tolakkan 2x kuasa 2. Okey, di sini dia bawa ke sana. Betul. Kemudian h sama dengan 4x ni dia pindah ke sini so dia berada di bawah. Okey, masih okey lagi di situ. Kita tengok lagi. Okey, sebabnya dia minta awak ini ialah V. V ni ialah isi padu kena ingatlah isi padu kuboid adalah isi padu kuboid ialah panjang darab lebar darab tinggi kan isi padu. So X darab H. So X kuasa 2H lah. Okey, isi padu.
Masih lagi betul kat situ. Kemudian dia pun H ni, dia ambil yang ini, dia gunakan penggantian, dia masukkan dekat sini. Okey, kat situ masih betul lagi. Kemudian yang ini dia nak permudahkan, dia ceraikan kepada 2. 216 per dengan 4x di sini nampak. 216 per dengan 4x tolakkan dengan 2x kuasa 2 per dengan 4x. Okey, bagus kaedah dia ni. Okey, kemudian x kuasa 2 ni dia darabkan dengan yang ini dengan yang ini. So x dia akan mati lah kat sini. So tinggal lagi satu x. 216 x kuasa 2 per 4x. Okey, ni dia matikan. So 4 dengan 216 54 x jadinya. Kemudian 2x kuasa 4 tu per dengan 4x. Dia matikan kat bawah dia tak buat macam cikgu ni. Dia mati siap-siap kat atas. So ini masih tinggal lagi x kuasa 3. Bagus ni. 2 darab 1, 2 darab 2 per 2. Masih ada 2 kat situ. Sini 54x cikgu terangkan jawapan dia ni. Kemudian disebabkan ada perkataan maksimum tadi, kita pun carilah dv dx. Sebab apa dv dx? Sebab sini v, sini ada x. So dv dx lah. So dv dx pembezaan kita kalau x kuasa 1 darab dengan 1 54 kurangkan 1 habis x-nya. 3 darab dengan 1 per 2, so 3 per 2 x kuasa 2. Okey, ini nampak Okey, seterusnya. Bila dia kata perkataan V maksimum, dv dx ni mesti wajib samakan dengan kosong. Okey, bila cikgu nampak je kat sini, cikgu terus bagi awak 1. Sebab awak tahu konsep V maksimum ataupun minimum, dv pembezaan kita tu mesti sama dengan kosong. Okey, cikgu nampak dia gantikan dv dx tu. Ni dia masukkan kat sini. Samakan dengan kosong 54 tolak 3 x kuasa 2 per 2 sama dengan kosong. So ini jalan kerja yang biasalah algebraic awak. Semua sekali darabkan dengan 2. 54 darab 2 108. Ini darabkan 2 dia mati. So 3x ni bawa ke sini. 3x kuasa 2 sama dengan 108. X kuasa 2 sama dengan 36. 108 bahagi 3, 36. X punca kuasa 2, 36 adalah 6 lah. Kena tulis macam ni dulu plus minus. Oleh sebab itu X sama dengan 6. Baru buat conclusion. Cikgu tambah sedikit lah jalan kerja Afika ni. Sebab ini square root. Square root first kali awak kena nyatakan macam ni lah. Plus minus. Sebab kita punca kuasa 2 kan. Tapi at the end kita kena tulis lah X tu ialah 6 lah. Sebab apa X 6? Sebabnya ini ialah X ni ialah panjang. So dapatlah jawapannya. Jawapan Afika betul ni, tak ada masalah ni untuk soalan ni. 3 markah. Bila cikgu nampak ni. Markah yang ketiga ialah X sama dengan 6 lah. Okay. Dah. Awak screenshot dah ni? Okay. Kalau dah, cikgu boleh proceed Proceed kepada soalan yang seterusnya. Okay, Afika jawab soalan penyelesaian segitiga. Cikgu baru ajar awak hari tu. Betul kan? Cikgu baru ajar hari tu. Okay, ulang kaji. Hitung sudut cakar ABC. ABC maksudnya dia nak sudut di sini. Ingat balik, sekarang dia ada bagi kat awak 1, 2. 2 panjang, 1 sudut nak dicari, 1 sudut diberi. Okey, bila ada macam ini 2 panjang, 2 sudut, formula yang perlu awak tahu kita nak gunakan ialah formula sin, iaitu A per sin A sama dengan B per sin B. Apa baru nak masuk ni?
Nona lambat je Nona, cikgu dah nak habis. Okay. A per sin A sama dengan B per sin B Okay, kita tengok Afika dah jawab ni. Okay. Sin sudut ABC per dengan 10. Okay, disebabkan kita nak dapatkan sudut, makanya bila nak dapatkan sudut, pastikan sudut ni awak bawa ke atas. Dua-dua lah kena bawa ke atas. Yang ni bawa ke bawah. Sebab kita nak dapatkan sudut. Biar dia duduk ke atas, senang. Okay. Per dengan sin, per dengan 10 lah sebab beradab dengan 10 sudut dia. 30 beradab dengan 7. So, itu yang dia akan jadi sin 30 per 7. So, ini darab 10. Dia dapat 5 per 7. Nak dapatkan sudut ABC, kena sin inverse lah. Ni sin inverse lah ni. 5 per 7. 4 tak jawapan dia? 45.58. Betul ke? Cuba tolong kirakan untuk cikgu. Cikgu tak kira lagi ni. Betul tak jawapan Afika ni? Takut dia salah tekan kalkulator ke? Nak tahu kan. Tapi jalan kerja dia dah betul dah ni. Sin 30 bahagikan dengan 7 darab dengan 10. Shift sin inverse. 45.58. Okey, betul lah ni jawapan dia. Tak ada masalah. Tapi, okey, sabar. Soalan dia ni sahaja nak trik awak ni. Kalau awak sampai sini jawab kira awak cuma dapat 1 markah. Sedangkan awak perhatikan markah dia ialah 2. Dia kata sudut cakah. Bila melibatkan sudut cakah, okey, yang ini awak dah habiskan trigonometri matematik moden. Dah habis belum bab trigo? Fungsi trigo. Dah habis belum? 5A. Dah cikgu. 5A dah habis. 5B? Adilah, Asyad, Faisal? Dah. Okey, bila soalan dia kata sudut cakah, bermaksud apa yang dia minta tu, jawapan tu awak ingat balik. Saya suka tengok kamu kan? Ke cikgu awak ajar macam mana? SSTK kan? Ni awak belajar mat moden ni. Cikgu ajar 5 cendana ni. Okay. Bila 45.58 ini ialah jawapan di sukuan yang pertama. Yang induk kita tu. Bila soalan dia minta sudut cakah, sebenarnya yang dia minta ialah berada di sukuan yang kedua. Maksudnya sudut sini hingga sinilah. Yang kita dapat ni adalah yang sebelah sini. 45.58. Sudut cakah kita adalah sini hingga sini. Jadi awak kena ambil lah untuk sukuan kedua 180 tolakkan dengan 45.58. So ini betul lah ni jawapan Afika. 1 markah awak lagi di sinilah. Kalau awak terlupa nak tolak, maksudnya awak cuma dapat 1 markah je. Sayanglah kat sini. Okay. Kena betul-betul baca sudut cakah dia kata. Okay. Boleh Okay, seterusnya. Sekejap nak besarkan soalan. Laka dan label sebuah segitiga berlainan APC daripada ABC dengan keadaan sudut ACB dan AB dan AC tidak berubah. ACB, AB, AC. Okey, jadi kita tengok sekejap cikgu ambil pemadam dulu. Padamkan dulu ni, tak nampak. Okay, sekarang dia kata sudut ACB tak boleh gerak. ACB tetap 30. AB, okay, AB tetap 7. Ini tetap AB dan AC. AB, AC tetap, ini tetap 30 darjah. Tapi dia suruh lukis APC. Okey, kat mana kita nak letak APC kita?
Cuba kita tengok Afiqah lukis macam mana. Pisangnya dia saya. Buka. Dia ambil baju lain. Okey, kita tengok Afiqah lukis macam mana. Sudut A30. Sudut ACB. C tak boleh bergerak. So 30. Betul ke Afiqah buat ni? Ada jawapan lain tak? Afiqah ni macam dia terbalikkan je ni. Dia kalau kita nak lukis lain, C30 ni. Kalau ni 30 maksudnya banyak syarat ni tak boleh gerak ni. ACB APC 30. Oh, nantilah cikgu tengok soalan ni. Lukis-lukis ni cikgu tak berapa nak pandai sangat. Okey, sebabnya dekat sini dia kata sudut ACB 30. Tapi dekat sini dia cakap APC segitiganya. Macam pelik dia soalan ni. Okey, tak apalah, kita terus kepada soalan C. Hitung panjang CP. Cari luas ABC. Kalau berdasarkan gambar rajah yang atas ni, dia suruh awak cari panjang PC, SCP. Lepas tu, bawah tu dia suruh cari luas ABC pula. Cikgu rasa macam soalan ni macam pelik lah sedikit. Sebab ini ABC. Lepas tu dia suruh hitung CP. Kemudian dia suruh cari luas ABC. Agak pelik lah sedikit soalan ni. Kalau kita nak gerak gitu. Tak apalah, kita KIV soalan ni. Nanti cikgu tengok balik buku tu. Okay. Soalan ni. Cikgu cari buku macam mana buku dia. Saya ada dalam buku ni. Sekejap ni. Okey. Okey, disebabkan dia kata AB dengan BAC ni kekal tadi. Okay, cikgu padam balik. Disebabkan dia kata AB dengan AC tu kekal, maksudnya P tu dia cuma panjangkan sahajalah. Dia akan jadi gini. Dia akan jadi macam ni. Sebab ini 7 kan. Ini sama dia kata. Ini pun tetap sama. Tak bergerak. Lepas tu sudut ni pun sama. Maksudnya 7, sini 7 ni akan bergerak. Yang ini je boleh bergerak. Yang ini tak boleh bergerak dengan yang ni. Sebab
dia nak sudut yang sama. Maksudnya yang ini akan memanjang gini lah. Ini P ni akan naik gitu. Kalau sini 7, yang ini ni, garis AB ni akan bergerak. Tetap dia jadi 7 juga kat sini. Okey. 7 cm. So P kita berada di sinilah. Segitiga baru kita. Kita tengok Afika lukis. Okey, Afika lukis ni dah salah ni. Sebab itu cikgu confuse sikit tadi. Sebab sudut ACB ni dia kata suruh kekal. Tapi sudut yang 30 tu Afika dah letak dekat A. Salah lah. Sebab dia punya syarat dekat sini, kita baca betul-betul Sudut ACB sama, AB sama panjang, AC pun sama panjang. Jadi kalau kita nak kekalkan sudut, sebab itu cikgu pening sikit tadi. Nak kekalkan sudut, garis BC dengan AC ni kita memang tak boleh nak gerakkan dia. Kalau kita gerakkan, contohlah garis ini, sudut dia terus tak jadi 30 dah. So sudut ini kena kekal 30, dia cakap. Jadi satu-satu garisan yang boleh bergerak cuma AB lah. Disebabkan panjang AB pun sama dia kata. Jadi dia akan naik ke atas lah, dia bergerak macam ni. Dia bergerak macam tu. So P-nya berada di sinilah. Boleh faham Cikgu terpaksa ajar juga ni. Tapi kalau untuk KBSM, soalan ini adalah soalan pilihan sebenarnya. Cikgu tak galakkan awak menjawab soalan ini. Untuk KSSM, cikgu tak boleh nak target soalan ni awak kena jawab, soalan ni awak tak kena jawab. Tak. Awak kena belajar semua. Sama macam Mac Modern. Awak kena tahu daripada silibus tingkatan 1 hingga silibus tingkatan 5. Ada 53 bab kalau tingkatan matematik moden. Itu yang cikgu ikut webinar lah. Sama juga untuk MMAT ni. Awak kena tahu semua. Cikgu tak boleh nak pilih soalan-soalan macam KBSM. So untuk penyelesaian segitiga ni cikgu jarang cikgu ajar tapi cikgu touch and go kan. Jadi agak sedikit dah lama tak ngajar jadi cikgu terlupa. So cikgu tahu benda ni tak boleh nak bergerak. Okay, jadi lukisan kita macam ni lah. APB macam ni. Okay, dia cuma naik di atas. So sekarang soalan C dia kata hitung panjang CP. Okay. CP kita tak boleh nak tengok jawapan Afika dah sebab dia dah salah gambar rajah. So salah lah dia punya ni. CP panjang kat sini. Panjang. Okay, kita tengok apa yang kita ada sekarang. Ni panjang, PA 7 juga sebab dia sama panjang. Sini 10 panjang, 3 panjang. 1 sudut. Okey. Kalau 2 panjang 2 sudut maksudnya kita guna rumus sin. Kalau 3 panjang 1 sudut kita akan guna rumus cos. Iaitu A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2 BC cos A. Okey. Formula cikgu tak ingat. Walaupun tak tengok formula. Tak rujuk formula. Okey. So awak tengok yang ada sudut tu dia punya panjang kena duduk kat depan. Okey, sebab ini cos A, ini A. Okey, sekarang kita ada sudut cuma 30. Betul? 30. So 7 ni kena berada di depan lah, panjang 7 tu. So kita akan buat 7 kuasa 2 sama dengan okey. Ini dengan ini tak ada masalah. Okey, PC kuasa 2 tambah 10 kuasa 2 tolak 2 darab PC darab 10 darab cos 30. Nampak ke awak ni? Silau ke cikgu tulis warna oren pula? Kenapa oren ni? Hitam lah. Nampak tak yang ni? Nampak tak? Nampak 77 49 PC kuasa 2 10 10 100 tolak 10 darab 2 20 PC
cos 30. Okey, cos 30 tekan kalkulator dapat berapa? Panjang Okey, tak apalah panjang. Kita bawa ini seketul. Ketul ni bawa ke depan. Yang ini bawa ke sini. Sorry. Sekejap. Situ ada PC, situ ada PC. Betul lah. Yang ada PC semua kita bawa ke depan. Okay, maksudnya sekarang PC ni dah positif Okay, kalau letak ke depan dia jadi negatif. Okay, tukar. Tak payah bawa ke depan. Apa ni? Tak payah bawa ke depan, kita tukarkan dia. Kekal je dia berada di situ. Kita cuma bawa 100 ke seberang sana. Kita bawa 100 ke seberang sini So cikgu akan tulis macam ni lah. PC kuasa 2 tolak dengan 20 PC cos 30 sama dengan ini cikgu tak gerakkan tapi cikgu tulis sebelah sini. Ini bawa ke sana dia sama dengan 49 tolak 100. Betul Betul tak ni? Ini bawa ke sana. Tukar 100 bawa ke sana. Ini tulis sebelah sini. So 49 tolak 100 dapat? Negatif 51. Negatif 51. Negatif 51. Agak susah Buatin Aima. Ibu tak pegang. Kita tak kasih Ima. Okay. Kita kasih Ima. Tak ambil lah. Boleh. Agak susah ni kalau kita guna cos. Sini ada PC, sini ada PC. Biasanya soalan dia tak akan ada dua PC ni. Sekejap cikgu termis maklumat apa tadi. Oh sorry, patutlah termis sebab cikgu tak tulis kat sini. Sudut ABC ni tadi kita dah kira kan? Mana tadi yang Afiqah kira? 45.58. Alamak. Patutnya kita tulislah kat sini. So kita tak akan termis maklumat. Kita tak akan termis maklumat. Okey. Bila sudut 45.58 di sini, ini kan garis lurus. So berapakah sudut di sini? Sini 45.58. Bukan. Sini ialah sudut cakah tadi. Salah tengok. 131.42, sorry. 131.42. Berapakah? 48.58. 45.58 tu di sini kan? Betul? Sini ialah 100 berapa tadi? Nampak pula. 131.42. 131.42 tadi. Yang sudut cakah tu cikgu terlupa nak tulis tadi. Okay. Jadi yang ini, yang sebelah sini sudut kita ialah 45.58 lah. Sebab ini sudut cakah tadi. Sebab kita ambil 180 tolak dengan 45.58 kan tadi. So sudut kat situ 45. Kemudian kalau ini 7, sudut dekat sini pun 45 juga. Betul? Ni kan kaki sama ni. Nampak tak? Kaki sama. So 45. Kalau situ 45, sudut kat sini boleh cari tak? Boleh tak kita cari sudut di sini je? Boleh. Sebab kita nak suruh PB
45. No. Bukan PB sebab dia nak panjang PC kan. Jadi kita kena cari sudut semua ni. Ni semua ni. Sudut PAC ni kita kena cari semua. Jadi jangan guna segitiga yang kecil ni. Guna segitiga yang besar ni. PAC. Sini ialah 45.56. Sini ialah 30. Agak-agak awak sini berapa? Nak kira macam mana? Nak ambil apa? Segitiga macam ni. Cikgu lukis balik takut awak tak nampak tu kat situ. Sini ialah 45.5 berapa tadi? 58. Sini ialah 30. Sini ni cikgu nak ni. Jadi nak dapat sudut situ ialah 180 kena tolakkan dengan 45.58. Tolakkan dengan 30. Dapatlah sudut kat sini. Betul yang besar ni. Betul. Okey, dapat berapa? 104.42. 100.42. 104.42. Okey, sudut dekat sini kita dah ada. Jadi kita nak cari panjang sini. Boleh yang PC ni berada di depan. Okey, jadi cikgu ubah balik jawapan cikgu tadi. Ni jangan guna yang ni sebab ini menyusahkan hidup kita ni. Biasa PC tu dia sekali je keluar, dia tak akan keluar lagi dekat kos tu. Okay, so PC boleh berada di depan sekali sama dengan 7 kuasa 2 tambah dengan 10 kuasa 2. Tolak dengan 2 darab 7, darab dengan 10, darab dengan kos berapa tadi? 104.42. Boleh Sebab ini berada, kita nak cari panjang PC ni depan, sudut dia tu kita kena ada. Supaya dia ni boleh berada di depan. Untuk dapatkan PC awak punca kuasa 2 kan semua jawapan awak ni. Okey, ini boleh tekan sekaligus Tapi nak tekan sekaligus hati-hatilah. Okey, cuba kira cikgu. Berapakah jawapan awak ni? Berapa dapat? 13.55. 13.56. 56 Okey, bagus. Seterusnya soalan C dia kata, soalan D dia kata cari luas ABC. Bila luas ABC, sekejap kita tengok sebalik segitiga kita. Dia cakap kat abang. Okey, luas ABC kita, alamak padam semua pula. ABC maksudnya tadi dekat sini kita dah ada sudut kan? Betul? Apa tu nak Berapa sudut sini tadi? 1. Berapa dah tadi? 131.42 131.42. Disebabkan dia nak luas ABC je, cikgu padam yang P tadi, tak apalah. Okey, cikgu nak guna formula luas. Pergi cakap abang. Cikgu akan guna formula luas iaitu setengah AB sin C. Pergi cakap ayah. Pergi cakap ayah. Dia punya formula luas ialah setengah AB sin C. 2 panjang 1 sudut
kepit. Okay. Ingat yang ni pernah cikgu tunjuk, ajar kat awak dulu. Kalau awak ada 2 panjang, maksudnya ni dah ada 2 panjang, maksudnya kita kena ada sudut dekat sini lah. Kita bolehlah guna formula tadi. Okay, disebabkan sini kita dah ada, sini kita dah ada 30. Boleh tak cari sini yang kecil ni? Cuba cari berapa dapat kat situ. 180 tolakkan dengan 131.42. Tolakkan dengan 30. Dapat berapa kat situ? 18.58. 18.58. Sekejap lagi ibu buka. Okay, so kita guna formula ini 1/2 darabkan dengan panjang dia tadi berapa? 7, 10 sin 18.58. Cuba kira dapat berapa? $11.152. 11 ABC. 11.152 Man. Betul tak dapat apa ni? Man. Betul lah Man. Kenapa jawapan dia 9.4 ni? Dari luas ABC. Cikgu, yang sudut cakah tu kan, dia 131 ke 134 cikgu? Bukan lepas tolak 180 tolak 45 tu dapat 134. Sudut cakah yang 131. 134 ke? Jawapan Afiqah salah Ni. 131 ke 134? 180 tolak 45, 58. Tolak kan? Cikgu tak guna kalkulator tadi. Dapat 134.42. Oh, jawapan kita salah lah kat sini. Jawapan Afiqah ni salah lah kat sini ni. Daripada yang tadi kita kira, adakah salah? Try masukkan 134 pula kat sini. 134. 180 tolakkan dengan 134.42 tolakkan dengan 30 dapat berapa? 15.58. 15.58. So cuba tukar kat sini 15.58. Kerana yang atas tadi pun kita salah kira. $9.4. 9.4. Baru betul jawapan kita. 9.4. Jawapan yang ini 13.56 betul. Jawapan ini 134 ni. Ni salah ni jawapan kat sini. Okey, rasanya yang atas-atas tu tak ada melibatkan penggunaan formula kot. Penggunaan 134 ni kot. Yang sini je yang bermasalah tadi. Dengan sini jawapan Afiqah ni tak dapat ni. Dia cuma dapat 1 markah je sebab dia salah tolak ni. Tengok tak? Careless kawan awak ni kat sini. Sayanglah. Padahal soalan ni dia dah boleh jawab ni. Okey, dah tanda? Dah screenshot? Dah Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. 5A kelas apa sekarang? 5A awak kelas apa sekarang? Admit sampai 11.30. Cikgu punya kelas sampai jam berapa? 11.30. Oh, 11.30 ke? Okey, tak apalah. Ingatkan ada kelas lain lah. Okey, lupa masa. 11.30. 11.30 tak apalah. Kita sambung Habiskan kertas 1 je hari ni.
Okey, nombor 11. Jika tan A sama dengan square root 3 dan tan A tambah B sama dengan 1, cari tan B dalam bentuk set. Okey, bila dia bagi macam ini, okey, awak nampak tak ni yang dia bagi ni? Sekejap cikgu tukar pen jap. Awak nampak tak yang dia bagi ni dalam bentuk tan? Ni tan A, ini tan A tambah B. Bila awak jumpa macam ni je, awak terus rujuk formula yang diberikan. Tan A tambah B, ada formula Tengok Afika dah tulis belum? Kita tengok Afika punya kertas Okey. No. Tan A tambah B sama dengan 1. Okey. Tan A tambah B, okey, kalau awak rujuk formula, awak akan nampak formula ini diberikan. Tan A tambah B, kalau kita ceraikan dia, kalau tengok formula, macam inilah formulanya. Tan A tambah tan B per dengan 1 tolak tan A tan B. Okey, ini memang dalam formula ada rujuk formula lah. Formula nanti dia bagi kat awak. Okey, dia kata benda ni sama dengan 1. Okay. Jadi bila awak masukkan formula kat sini je, cikgu rasa dekat sini awak dah dapat 1 markah dah. Tengok markah dia dulu Jadi tan B dalam bentuk set. Okay. No. Awak tak dapat lagi kat sini. Bila awak masukkan nombor baru awak dapat markahnya. 1 markah. Ni tak dapat lagi kat sini. Ini cuma betul saja. Sekejap lagi buat. Sekejap lagi. Tunggu sekejap Okey. Sambung Kemudian dia kata tan A. Tan A tadi dia dah bagi set 3. So Afika pun masukkan ni. Okey. Set 3 ni cikgu tak nampak sangat ni. Cikgu terangkan balik lah. Set 3 tambah tan B. Tan B tak ada. Pilih je tan B. Tak apa. 1 tolak tan A. Set 3 lagi. Tan B. Okey. Ini cuma penggunaan formula saja. Dia masukkan apa yang diberi dalam formula tersebut. Ini per sama dengan 1. Kemudian disebabkan dia nak tan B saja, jadi kita kena kumpulkan tan B tersebut lah. Okay, tan B awak nampak ni dia keluarkan dekat sini. Tan A sama dengan set 3, tan B dia keluarkan. Okey. Ini awak nampak dia ada set kat bawah ni. Maksudnya dia akan darabkan dengan set juga kat seberang sini. Maksudnya dia ada skip ni satu langkah ni cikgu rasa ni. Dia ada skip satu langkah ni Afika ni. Sekejap cikgu tulis balik apa yang dia tulis ni. Okey. 1 sama dengan set 3 tambah tan B per dengan 1 tolak set 3 tan B. Untuk kita selesaikan bila ada set bawah set atas gini, kita kena darabkan dengan 1 tambah set 3 tan B per dengan 1 tambah set 3 tan B. Okey. Ini awak kena rujuk balik lah indeks log dan set. Okay, dia gabung dalam formula ni. Formula ni trigo dengan indeks set, indeks log dan set tersebut. Okay, darab dia panggil darab dengan konjugat dia.
Sebab yang ini kalau cikgu matikan, cikgu tak ubah soalan pun. Ini adalah bersamaan dengan 1. Apa-apa nombor darab dengan 1 tetap 1 lah. So bila dia kembangkan benda ni, yang atas ni dikembangkan. Dia kembangkan yang atas, ini darab ini set 3. Ini darab ini set 3 kuasa 2. So dapatlah tambah 3. Set 3 kuasa 2 tambah 3 tan B. Okey. Ini darab ini tambah tan B. Okey. Ini darab ini. Ini darab ini. Awak akan dapat tambah set 3 tan B. Betul ke? Sekejap cikgu tengok dulu. Allah Rabbi, kenapa cikgu menyusahkan diri awak ni? Dia berapa markah ni? Oh, 2 markah saja. Tak mungkin lah dia gabung cert. Sorry. Normal pula hari ni. Okey, semula cikgu tulis kat sini balik. Buntu lah, cikgu pun buntu lah. 1 sama dengan set 3, kalau awak dalam peksen ni tak tahulah lagi. Tan B per dengan 1 tolak set 3 tan B. Sorry terus darab silang je. So ini akan dapat set 3 tan B sama dengan set 3 tambah tan B. Kenapa perlu susah-susahkan diri? Sebab dekat sini dah ada sama dengan 1 kan, terlupa pula tadi. So soalan dia minta tan B. So kita kumpulkan yang ada tan B lah. Okey, jadi apa nak bawa ke mana? Yang ini cikgu bawa ke sini Yang ni cikgu bawa ke sana. Okey. So cikgu akan ada 1 tolak set 3 sama dengan tan B tambah dengan set 3 tan B. Jadi tan B tu cikgu boleh faktorkan dia. Sini akan jadi 1 tambah set 3 lah. Betul Okey. Jadi ini 1 tolak set 3. Okay, ini darab bawa ke sana jadi bahagi. Jadi tan B, tapi cikgu tulis kat sini 1 tolak set 3. Ni bawa ke sana jadi bahagi dengan 1 tambah set 3. Kalau yang macam ni lah baru kita darab dengan konjugat. Sebab kita nak matikan nombor set di bawah ni. So ini yang sepatutnya kita darab dengan 1 tolak dengan set 3 tu. Kalau cikgu buat macam tadi tu, banyak tu perkara yang awak kena buat nanti. 1 tolak set 3. Okey, cuba kita kembangkan yang ini 1 darab 1, 1. Mana nak tulis ni? Sekejap cikgu kecilkan Afiqah ni. Okey, 1 darab 1, 1. Tulis kat atas ni 1 darab 1, 1. Tolak 1 darab set 3, set 3. Ni darab ni kembang kembang macam biasa. Tolak set 3. Tolak tambah 3. Perkan dengan
Bila ada satu tambah, satu tolak, ini akan jadi apa sebenarnya? Sama macam persamaan macam ni cikgu nak tanya awak. Kalau kita ada X tolak 3, X tambah 3, kembangan dia akan menghasilkan apa sebenarnya? X kuasa 2. X kuasa 2 tolak 9, betul? Ingat. Betul? Sebab 3 kuasa 2 kan, itu yang dia akan jadi X tolak 3, X tambah 3, betul? Ini awak belajar form 3 ni. Betul tak? Betul. So, hasil kembangan ini ialah 1 kuasa 2, kita dapat 1 lah kat sini. Punca kuasa 3, kuasa 2 awak akan dapat 3. Tolak ingat operasinya ialah operasi tolak. Kalau nak kembang pun boleh juga. Awak tetap keluar benda ni juga. Sebab itu kita darat dengan konjugat ni. Yang bawah, yang tepi ni. Okay. So, bila dah jadi macam tu, permudahkan. Permudahkan maksudnya 1 tambah 3, 4. Ini tolak setiga, maksudnya dia akan jadi tolak 2 setiga lah. Per dengan negatif 2. Negatif 2. Negatif 2, ini boleh kecilkan. Ini 2 ni 2. So kita faktoriskan 2 dia. Ini akan jadi 2 darab 2, 4 tolak dengan set 3, betul? Per dengan 2, negatif 2. Negatif. 2 mati. So ada negatif lagi kat sini. Jadi yang atas ini akan bertukarlah simbol dia set 3 tolak 2. Cikgu nak matikan negatif. Betul ke jawapan Afika tadi? Sekejap cikgu tengok. Afika separuh jalan je. Tak nampak. Separuh jalan ni rasa ni dia buat ni. Dia sampai dia cuma dapat 1 markah je di sini. Sayanglah. Benda ni sepatutnya awak dapat full lah. 2 markah. Okay. Set 3 apa ni? Hilang pula. Set 3 tolak 2 kan. Okay, dah screenshot. Okay. Kalau awak tak boleh nak jawab soalan yang atas ni, soalan yang bawah ni jangan tak jawab pula. Besar lagi markah yang bawah ni. Daripada yang ni awak duk tunggu yang ni tak boleh nak jawab. Jangan buang masa. Terus skip, terus masuk soalan B. Sebab soalan B tu soalan senang tu. Okay, ni dah Dah nak padam ni? Dah? Dah tak jawab ni cikgu padam je. Dah. Okay. Dah. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya iaitu B. Sekejap nak besarkan sikit. Okey, soalan macam ni. Dalam Math Modern semalam baru terima C cikgu bincang dengan dia. Dia suruh cari nilai A, B dengan C. Dalam Math Modern ada soalan ni Terkejut juga cikgu tengok. Math Modern dah ada. Trigo tu ada soalan ni. Okey, A, B, C. Okey, yang ni kita dah belajar ni. Boleh buat tak soalan ni? Dalam Math pun kita dah belajar ni. Patutnya boleh buat, baru je habis. Tengok Afika jawab Mana soalan? Okey. A dia kata dia ambil 2 tolak negatif 1. Okay, kenapa dia ambil 2? Untuk nilai A kita yang depan sekali ni. Hilang pula dia. Apa
Dia lari pula. Lupa nak tutup. Okay, untuk yang A yang depan sekali ni, ingat ini ialah amplitude. Sama dengan Mac Modern. Awak buat bab ini, awak boleh terus ulang kaji untuk Mac Modern awak ni. Okay, untuk nombor yang di depan ni, A ni, ataupun nama lain dia ialah amplitude, adalah nilai maksimum. Maksimum maksudnya kita tengoklah graf ni. Maksimum kat sini 2, minimum kat sini -1. So kita ambil maksimum tolak minimum sama dengan bahagi 2. Okey, kita tengok Afika buat ni. 2 tolak -1 bahagi 2. So jawapan dia ialah -3/2. Yang A -3/2. So jawapan dia betul lah. A ialah -3/2. Ya ke? 2. Kenapa tak pernah dalam buku ni ya? Ini buku. Soalan mana cik? Sekejap. Mana jawapannya? Kenapa jawapan dia A sama dengan 3? Hari tu cikgu ajar awak tolak ke tambah kat sini? Amplitude? Kelas? Oh, Lokman. Hari tu cikgu ajar tolak ke tambah, Lokman? Cikgu dah confused ni. Sebab 2 hari lepas ajar literacy kan? Nilai maksimum tolak nilai minimum bahagi 2. Betul dah. Jawapan dalam buku ni salah ni. Okey. 2 tolak -1 bahagi 2. So kita akan dapat 2 tambah 1, 3. Jawapan Afika betul Jawapan buku ni salah ni. Mengarut je jawapan buku ni. Okey. Seterusnya B. B adalah, okey, ni graf apa ni? Ni graf apa cikgu tanya awak ni? Dah graf apa pun tak tahu. Cos. Kenapa awak kata cos? Terang dan jelas dia kata sin kat sini. Sign. Tapi cikgu. Sin. Okey. B nak dapatkan B, okey, ni nampak ni. Dekat sini kan 2 pi. Okey, 2 pi. 2 pi bahagikan dengan 2. Kenapa nak bahagi dengan 2? Ni. Cikgu dah jawab ni. Kenapa Afika bahagi dengan 2? Kenapa nak bahagi dengan 2? Sekejap. Cikgu nak fikir ni. Apa perbezaan dengan matematik moden awak ni? Semalam cikgu buat yang latihan ni. Latihan lah ni cikgu buat semua.
Kalau matematik moden awak diambil macam ni, sebab kita punya graf ni sebelah je ni. Bahagi 2 Tapi jawapan dia 1/2 ni. B per 2 sama dengan 2 pi. B per 2 sama dengan 2 pi. Jawapan dalam buku ni 1/2. Sebab amplitude ni pun tak sama ni. Nanti cikgu KIV dulu soalan ni. Ada 3 soalan cikgu KIV kan tadi. KIV dulu lah. Ada buang masa ni. Okay. Cikgu tanya cikgu Ishak dulu macam mana. Okay, yang soalan hari tu kan, yang taman tema tu, okay, yang kita dah buat hari tu, betul lah jawapan dia. Seperti mana yang cikgu kira. RM65 kan satu kepala hari tu jawapan kita, tak ingat lah. RM65. Jawapan tu betul lah. Tak ada was-was lagi. Kejap nak ambil bateri pula. Okey, soalan yang terakhir. Ada tak orang jawab soalan ni? Sukatan membulat. Sebab ini adalah soalan yang terakhir, betul? Ini adalah soalan terakhir, soalan pilihan awak. Okey, betul lah soalan terakhir. Okey, kita tengok Afika tak jawab soalan ni. Dua duit shilling masing-masing berjejari 1.5 dan 1 cm menyentuh antara satu sama lain di luar dan berdiri tegak di atas satu garis lurus PQ seperti yang ditunjukkan dalam rajah 5. Okey. Cari perimeter bagi rantau berlorek. Perimeter. Bila dia katakan perimeter, sini jejari sampai sini ini 1.5, betul? Kalau kita sambung 1.5, 1.5. Sini 1, sini pun 1, sini pun 1.5. Jari. Okey, kalau cikgu potong gambar rajah ni. Okay, cikgu buat sama panjang lah kiranya. Sekejap ni. Kecil sikit. Ambil pemadam tak boleh. Okey, jadi cikgu buat sama panjang. Kalau sini 1, 1. Berapakah yang kecil atas ni? Maksudnya cikgu nak keluarkan segitiga tu. Berapa agak-agak awak? Bawah ni kita ada tak ukuran dia? Ya Allah, ada orang ke tidak ni? Semua tak ada. Oh, ada orang. Tak ada orang tadi. Cakap seorang-seorang. Okey. Macam mana dia nak jawab soalan ni? Cikgu tanya awak ni. Ini cikgu potong ni 1. Kalau kat sini sama parah dengan ini 1. Sini ni berapa ni? Macam mana nak kira ni? Jiha, Alia. Semua senyap ke?
Jihad Aliyah. Ulia. Tak menjawab semuanya. Solehah. Nona Amirah. Sudah. Aisyat. Oh, anak-anak. Berapakah di sini anak-anak oi? Ni satu. Sama parah cikgu potong gambar Rajah ni. Berapakah di sini? Awak nampak tak gambar Rajah ni nak besarkan? 0.5. 0.5 lah anak oi. 0.5. Sebab kan jari dia tu kan 1.5. Kan cikgu belah. Itu tinggi dia 1-1 sama kiri kanan. Okey. Kemudian ni jejari sini sampai sini 1, sini sampai sini 1.5. Maksudnya hipotenus ni akan jadi berapa ni kat sini? Betul ke? 2.5. Okey, kemudian dia ada dua tu. Jadi soalan seterusnya dia kata perimeter rantau belorek. Okey, kita ada perimeter rantau belorek. Jadi kalau kita nak cari perimeter sini sampai sini, kita kena ada sudut di sini, betul? Sudut kat sini kan? Sama juga dengan sini. Kita nak cari panjang lengkuk sama dengan J theta. Kita kena ada jejari tu tak ada masalah, ada dah dua-dua. Sudut kita tak ada. Jadi kita kena dapatkan sudut di sini dulu. Ni kalau cikgu belah gambar Rajah ni, ni macam ni lah gaya gambar Rajahnya. Sudut dekat sini kita kena cari dulu. Ni tegak ni. Macam mana kita nak mencari sudut di sini? Nak guna apa? Ingatlah kalau awak nampak segitiga tegak, ni Mac Modern juga ni, ilmu untuk Mac Modern. Terus keluar dalam otak awak tu, kena terus keluar teorem Pythagoras. Sama ada teorem Pythagoras, sama ada Sohcahtoa. Okey, 4 perkara ni sepatutnya terus muncul dalam awak punya minda lah kalau nampak segitiga tegak je. Okey, sebab soalan sukatan membulat ni antara soalan yang senang untuk dijawab. Cumanya awak kena mahirkan benda-benda Allah ni. Bila cikgu kata cikgu nak cari sudut, maksudnya cikgu tak boleh guna teorem Pythagoras. Cikgu kena cari sama ada Sohcah ataupun Toa. Jadi maklumat yang cikgu ada dekat sini adalah 0.5 dengan 2.5. 0.5 ni apa? Dengan sudut, kalau sudut dekat sini cikgu nak cari. O ke A ke H? Oh. 0.5 O. Pasti? A. Okay. Tengok ada orang kata O, ada orang kata A. Maksudnya awak tak mahir lagi lah dengan Sohcahtoa awak tu. Kalau sudut dekat sini, anak-anak oi, kalau sudut dekat sini, cikgu merangkumi matematik awak ni tau. Cikgu ulang kaji sekaligus ni. Kalau sudut di sini, maksudnya depan dengan sudut itu dinamakan O. Sebelah dengan sudut, sebelah maksudnya sinilah. Sebelah dengan sudut itu ialah A. Yang H garanti tak akan bertukar. Dia mesti depan 90 darjah. Okey, bermaksud dekat sini, sudut cikgu kat sini sekarang. Dekat sebelah dia ni, ini namanya bukan O kelas. Ini namanya apa ni? Ini namanya A. Ini namanya H. Kalau Sohcahtoa, A dengan H cuma ada dekat C.
So, nak cari sudut, gunalah cos. Sebab yang A dengan H tu ada dekat C, cos. C tu cos bahasa Inggeris. Tapi dekat sini yang kita guna bahasa Melayu. Cos theta bersamaan dengan A per H. 0.5 per dengan 2.5. So, theta dia adalah bersamaan dengan cos inverse 0.5 per dengan 2.5 dapat berapa? Berapa dapat? Namanya kira, cepatlah sikit. 78.463. 78.463 463. 463 lah cikgu ambil. Okey, untuk guna formula ini tak boleh sudut dalam darjah. Kena tukar kepada radian. Tadi dah ada soalan radian kepada sudut. Kalau sudut kepada radian nak buat apa ni dengan ini 78.46 ni? Nak bagi berapa? Bagi berapa kelas? 180. 180 darab dengan berapa? 3.142. No, pi. Pi bukan 3.142, tukar. Shift EXP, kalkulator awak shift EXP. Cuba tekan dapat berapa? Berapa dapat? Hmm, 1.37. Berapa? 2 plus 1? 1.37. 1.37 Sama ke orang lain? Sama. 1.37 1.37 Okey, 1.37. Jadi sekarang sudut di sini, kejap cikgu lukis balik. Okey, tadi jari kita sini. Ini. Okey, ni straight straight. Saya ingat pula cikgu lukis. Jadi sudut di sini ialah 1 point berapa tadi? 1.37. Right. Jari yang ini kita dah boleh cari panjang lengkuk ini sebenarnya. Nak guna formula ni. So S sama dengan J theta. Okay. Yang ini yang besar tu. S sama dengan jari dia ialah 1.5 darabkan dengan theta dia ialah 1.37. Dapat berapa kat situ? 1.95. 2.055. 2.055. 2.055. Tu je jawapannya. 55. 2.055. Okey. Itu yang sebelah sini je baru. Dia nak perimeter kan? Okey, kita kena ukur panjang lengkuk ini pula. Macam mana nak dapat panjang lengkuk situ pula? Okey. Ni kan, tadi sudut dekat sini yang kecil ni, yang atas ni, tadi kita dapat 78.46. Sekarang kita nak kira panjang lengkuk yang ini, kita kena ada sudut kat sini pula. Sudut kat situ maksudnya sudut kat sinilah. Boleh? Ni, yang kecil ni. Macam mana cikgu nak cari sudut yang kecil ni pula? Adakah cikgu kena guna soca tua lagi? Nona, adakah cikgu kena kira soca tua lagi Nona? Nak dapat sudut dekat sini Nona?
Kena. Ha? Tak. 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 Lepas tu nak guna apa? Lepas tu kalau tak guna socatuan nak guna apa? Saya guna pi cikgu. Guna pi. Pi tolak 1.37. Okey. Bagus. Pi tolakkan dengan 1.37. Awak tolak dengan 1.37 je? Ya ke? Salah tu kalau tolak. Pi tu berapa darjah sebenarnya? Pi tu adalah bersamaan dengan berapa darjah? 1 pi bersamaan dengan berapa darjah? 180. 180. Ni kan segitiga. Cikgu besarkan segitiga tu. Kecil sangat. Dekat sini tadi cikgu ada 78.46. Dekat sini cikgu 90 darjah. Sekarang ni cikgu nak cari dekat sini. Kalau kaedah biasa tak perlulah awak guna socatuan dah. Hasil tambah di dalam segitiga ialah bersamaan dengan 180 darjah. Betul? Sini dah ada, sini dah ada. Sini boleh carilah. Betul? Betul. Tapi kita nak dalam radian. Kita kena ingat kita nak dalam radian. Kalau awak ambil pi tu 180 tolakkan dengan yang ini je. Yang ini ialah dekat sini tau. 1.37 ni. 180 tolak dengan 1.37. Ini ni awak lupa nak tolak ni yang ni. Awak tak tolak ni 90. Maksudnya kalau awak nak ambil direct macam tu, awak kena ambil berapa pi? 1/2. Kalau 1 pi 180, 1/2 pi adalah 90. 90. Sebab sini dah 90. Boleh faham? Jadi hasil tambah ini dan ini adalah 90 lagi, betul? So 90 1/2 pi tolakkan dengan 1.37. Ini baru betul. Bukan 90 1/2 pi. Kalau tidak awak kena ambil 180 tolak 90 tolak 78.46. Itu dalam darjah kena tukar kepada radian pula macam ni balik. Boleh juga. Awak ada dua kaedah. Okay, jadi kalau awak dah tahu benda ni adalah bersamaan dengan 1/2 pi tolak 1.37, boleh juga. Lagi senang, awak tak perlu tukar dah. Okay, berapa? Setengah pi tolakkan dengan 1.37. Jawapan kita dapat 0.2007. 0.200. Sekejap ni cikgu padam. 8. 0.2008. 2008. 2008 gini. Betul lah gini 0.2008 kita ambil 0.2 lah, senang cerita. Banyak sangat kosong dia tu. So situ ialah 0.2 kecuali 0.208. 200 tu 2008 201 lah kita ambil. Jangan ambil terlalu sikit sangat, bahaya. Okay, so ni adalah sudut di sini. Jangan lupa kita punya gambar rajah ni sudut kita adalah macam ni. Tapi cikgu nak padam tak, awak tak nampak. Untuk panjang lengkok ini ni kita kena start di sini. Sini. Okay. Ni 0.2 tu di sini tau sudutnya. Kita nak cari panjang lengkok sampai sini tau. Straight ke bawah ni. Maksudnya 0.201 tu awak kena tambahkan dengan bawah ni. Sudut kita adalah 90 darjah. Sebab itu kenapa? Sebab itu yang Cikgu, ya. kita orang exam English. Oh ya ke?
Oh ya. Ah, Sebab itu yang awak buat tadi tu betul Betul sebenarnya sebab tambah 90 darjah tu. Sebab itu awak ambil pi tu tadi betul. Okey. Kaedah yang ini awak buat sendirilah. Jadi cikgu tamatkan kelas kita pada hari ini. Awak tak cakap, cikgu awak tak cakap pun. Awak ada exam lagi ni. Okey. Kita tamatkan kelas kita sampai sini saja. Kertas satu tu dah boleh tanda, masukkan dalam Google.